5 pen, 5 gram. So ingat, activity changes. Pak, activity berubah. 1 pen, 2 pen, 3 pen, 4 pen, 5 pen. And cost pun berubah. Katalah 1 gram ni is RM10. Sedia kalau kita nak produce 2 pen, kita perlukan RM20 plastik. Kalau kita nak produce 3 pen, RM30. And you move on. Boleh? As simple as that. Itu maksud variable cost. Okay. Apa maksud fixed cost? Fixed cost kat sini dia kata the cost remain unchanged when activity changes. Maksud dia, kalau you produce 1 pen, you produce 2 pen, you produce 3 pen, you produce 4 pen, you produce 5 pen, the cost remain the same. So example is rental. Katalah kita terpaksa rent a factory to produce this pen. Sajalah nak bagi mudah, kalau kita kena sewa factory RM1000 sebulan. Okay, RM1000 per month. Kalau kita produce 1 pen pun kena bayar RM1000, kena produce 2 pen pun kena bayar RM1000, kena produce 3 pen pun kita akan bayar RM1000, kita produce 5 pen pun kita bayar RM1000 kita. Okay. Boleh nampak? Cuma, sekejap lagi, the coming slide ni akan tunjuk. Kalau kita produce 1 pen, cost of rental adalah RM1000 untuk 1 pen. Betul? Tapi kalau kita produce 2 pen, kita kena bayar RM1000 juga. Tapi kalau kita ambil per pen, 1000 bahagi 2 per pen akan jadi 500 per pen. Betul? Kalau kita produce 5, 1000 bahagi 5 kan? Per pen akan jadi 200. Betul? Kejap lagi kita tengok explanation on the ini ya. Variable cost change in total in direct proportion to changes in activity level. So, kalau kita kata ini variable cost, ini adalah number of pen. Macam contoh saya tadi lah. So, kalau you produce 1 pen, 1 gram. You produce 2 pen, 2 gram. 3 pen, 3 gram. Tapi kalau per pen, 1 lah kan? 1 gram lah kan per pen. Per pen akan jadi 1 gram lah. Total akan meningkat. The more you produce, the more variable cost change. Variable cost change. Tapi kalau untuk fixed cost, you produce 1, you produce 2, you produce 3, dia duduk 3 tu lah. Kata example kan, ni 3 kan. You produce 1 pun 3, you produce 2 pun 3, you produce 3 pun 3. Tapi kalau you produce 1, cost untuk sebatang pen ni adalah RM3. Tapi kalau you produce 2, cost untuk sebatang pen akan jadi RM1.50. Kalau you produce 3, cost sebatang pen akan jadi RM1. Betul? So kita tengok. Fixed cost do not change in total regardless of the activity level. Dia tak berubah kan? Ni, nampak? Fixed cost ni tak berubah. Regardless of 1 ke, 2 ke, 3 ke. Tapi average per unit fixed cost vary lah. Per unit dia berubah. Tapi untuk total dia tak berubah. Boleh faham? My dear student, are you able to grab what I have delivered? Nah, simple kan? Tak susah. Jadi, so lepas ni, kalau you, saya guna perkataan VC, variable cost. Kalau saya guna term VC, variable cost dengan FC, fixed cost, you fahamlah nah, apa maksud variable cost, apa maksud fixed cost. Okay. Ini baca balik nah. Ini dia kata variable cost, kalau total variable cost level changes. Tapi kalau per unit, dia akan jadi sama kan? Variable cost per unit sama. 1 pen, 1 gram. 2 pen, 2 gram. Tapi kalau per unit, 2 bahagi 2, 1 gram lah kan? Okey. Okay, ni tak apa. Yang slide-slide lepas ni, saya rasa untuk kita punya syllabus kita tak cover. So, saya skip je.
Okay, ni kita dah cover ni apa maksud direct cost dengan indirect cost. Kita dah cover indirect ni maksud dia overhead lah kan. Okay. Keyword easily trace kan, conveniently kan. Ini kita dah cover dalam our previous meeting. Okay, ni you boleh tengok sendiri. Okay. Saya nak cerita dekat kamu beberapa term yang kamu perlu tahu jugalah untuk dalam topik ni, topik awal. So kita tengok. Okay, kita nak buat decision. Kita nak buat decision, this is the estimation. So dia ada cost classification, dia nak bagi tahu bahawa selalunya when we are required to make decision, kita nak buat decision ni sebab kita ada choice. Kita ada pilihan. If we have no choice, kita tak perlu buat decision, kita ikut je. Kan, contohnya instruction come from your lecturer. Your lecturer tak bagi you a choice, tapi minta you buat jawab je soalan. So you have no choice. Okay. So when you are given a choice, you have to make a decision lah kan. And normally, bila kita nak buat decision, kita akan compare the cost and the benefit. Dan of course kita akan buat decision tu kalau akan bagi more benefit kat kita, itulah yang kita akan buat kan. Maksud dia bila kita nak buat decision, ni kata X decision, kita nak lebih banyak benefit lah pada kita kan. Dan kita tak mau cost. Macam tu. Kita nak buat decision kita buat tu akan bagi more benefit instead of cost. Okay. So dia kata dekat sini, only those cost and benefit that differ between alternative are relevant. Dia kata, kalau kita ada alternatif tu, choice yang ada tu, kalau dia berbeza, barulah dia relevan kepada kita. Apa maksud dia? Mari saya tunjuk. Mungkin kamu tak faham lagi, kita akan tengok sekejap lagi ya. Kita tengok macam ni. Contoh. Ni dekat tempat A, ni tempat B. Dia kata, you have a job paying 1,500 in your hometown. Kata sekarang, you berada di tempat A. A ni kita kata Jitra lah. Dapat kerja, gaji 1,500. You ditawarkan, you have a job offer dekat neighboring city, dekat bandar bersebelahan, katalah Alustar. Star gaji 2,000. Beza kan? 1,500 dengan 2,000. Beza kan? Beza. Dia nak kata begitulah. Dia nak bagi tahu yang nilai. Sebab bila beza, baru you akan trigger you to buat decision kan? Katalah di sini sama. You perlu buat decision tak? You tak perlu buat decision sebab you tahu dah. 1,400 ni di Alustar. 1,500 ni di Jitra. Buat apa you nak pergi cari pasal pergi Alustar lah? Tapi sekarang, walaupun Alustar tu jauh, sebab dia bagi 2,000. Ini benefit dia. Benefit ni maksud revenue lah. Ini income yang you dapat 2,000 di Alustar. Ini 1,500. Bila berbeza, baru dia akan create alternatif kepadamu. Differ among alternative. Dan kalau kita tengok, kalau kita pergi kerja di Alustar, kita nak kena pay commuting cost 300. Kalau duk Jitra, kosong. Kalau di Alustar, 300. Differ kan? Differ. Beza kan? Okay. Sini, perbezaan di sini 1,500 dengan 2,000 ada 500. Okay? Dan perbezaan cost adalah 300. You akan dapat extra revenue 500 dan you kena incur extra cost 300. So, if you are in the position, katalah kamu sekarang di tempat orang ni, you akan pergi kerja di Alustar ataupun you nak remain di Jitra? Okay, tolong jawab. You boleh jawab dekat chat, you boleh jawab kod speaker, tak ada masalah. Anybody? You akan kerja di Alustar lah kan? Kalau ikut sekenalkan logiknya, sebab revenue kat sini lebih lah. 500, 300 maksudnya you ada total net lebih
200. Itu je lah. Itu dia nak cerita. Okey. Jadi, saya nak bagi satu example lagi. Satu example lagi. Kerja tempat A dapat gaji 1,500. Kerja tempat B dapat gaji 2,000. Kerja tempat A kena bayar commuting cost 300. Kerja tempat B pun kena bayar commuting cost 300. Kamu akan kerja di mana? Kamu akan kerja di B lah kan? Sebab dia bayar 2,000 tak? Okey, apa maksud saya nak stress? Dia kata, only those costs and benefits that differ between alternative are relevant in making decision. Maksud dia, kalau benda tu berbeza, baru dia relevan dalam kita nak make decision. Kalau dia sama, dia tak relevan. Ni contoh dia. Kalau sini 300, sini 300, maksud dia commuting cost kita tak perlu ambil. Kita tak perlu ambil consideration kan? Sebab A pun 300, B pun 300 kan? Jadi cost commuting kita tak perlu ambil kira. So dia adalah irrelevant kepada kita punya decision. Maksud dia cost dah tak relevan untuk kita punya decision. Tapi revenue relevan sebab beza kan? 2,000 dengan 1,500. Okey tak? Faham tak? Faham. Faham simple je kan? Itu maksud saya nak stress. Saya nak stress statement ni. Only those costs and benefits that differ relevant dalam kita nak buat decision. Bila differ baru relevant. Maksudnya kalau sama dah jadi tak relevant. Cost commuting kalau 300, 300 dah tak relevant untuk kita buat decision kita. Okey. Itu jadi nak bagi tahu kat kamu. Nanti kalau kamu dengar perkataan relevant cost. Bila kamu dengar perkataan relevant cost, kamu tahu dah. Sebab apa nama dia relevant? Sebab dia different. Ya tak? Kalau dia irrelevant, maksud dia same lah. Boleh? So lah kita tengok sunk cost ni. Apa maksud sunk cost? Okay, sebelum kita tengok example ni nah. Ya. Okay. Kamu tengok dulu example yang saya nak bagi. Nak cerita apa itu sunk cost. Okay. Katalah sekarang ni kita nak kita tengah nak buat decision. Okay. We are deciding to go to KL. So either by flight or to drive on your own. You have your own car lah. Nah. So flight ticket, you kena bayar. Okay, katalah sekarang flight ticket, you kena bayar 300 to KL. Lepas tu ni flight 300, you nak kena ambil Grab pergi ke RM30. Tu you kena makan kat airport lagi RM30. So total cost you adalah 360. Kalau you drive, you nak kena apa? Satu, you bayar duit minyak RM100, you bayar duit tu RM50. Tak sampai, drive tak sampai RM1. Kita katalah RM70. Makan RM30 juga sama. Okay. So 70, 50, 150. Okay. Flight ni siapa punya? MAS punya ataupun Air Asia punya. Drive ni you nak bawa ni siapa punya? Kereta ni. Kereta ni you punya lah own kan? Okay. Soalan saya, katalah you beli kereta. Kereta ni you beli harga RM10,000. Waktu kita nak pergi KL, kita nak consider sama ada nak drive atau nak flight. Perlu tak kita ambil kos beli kereta RM10,000 ni, kita campur dengan RM150. Jadi, kita pun kata, kalau kita nak pergi KL, guna kereta kita sendiri,
kosnya adalah 10,150. Kalau kita dah naik flight tu bukan kita punya kan, kita tak bayar pun flight tu, kita cuma bayar tiketnya. Kalau kita bandingkan, kalau kita drive kita kena bayar 10,150, kalau kita naik flight kita bayar 360. Jadi sampai bila-bila pun kita takkan naik flight kan? Sampai bila-bila pun kita takkan bawa kereta kita lah kan? Sebab kos kita nak pergi ke KL adalah 10,150. Kalau kita naik flight 360. Apa maksud sunk cost? Sunk cost ni kereta ni. Kereta yang kita beli ni. Ni sunk cost. Sebab kita beli kereta ni bukan semata-mata kita nak pergi KL. Kita beli kereta sebab kita nak pergi kerja, kita nak pergi rumah pak kita nak pergi merata-merata. Jadi kalau kita beli kereta tu bukan for one specific purpose, tapi for many purposes, dia dah jadi sunk cost. So 10,000 ni tak perlu diambil kira untuk kita pergi KL. Kalau kita ambil kos 10,000 ni untuk pergi KL, maka kita tak akan bawa kereta kita pergi ke KL dan kita selalu akan naik flight. Sedangkan untuk pergi bawa kereta ke KL lebih murah pada harga 150. Faham tak? So, kita tengok example yang dia bagi ni. Sunk cost have already been incurred. Dah jadi 10,000 kita beli kereta tu, dah incurred naik. Kita dah beli dah, katalah kita beli 3 tahun sudah. Hari ni kita nak pergi KL. Jadi 10,000 ni dah jadi sunk cost. This cost should be ignored when making decision. 10,000 harga kereta, kita tak ambil dalam kita nak buat decision. Example, you bought an automobile that cost 10,000 2 years ago. The 10,000 cost is sunk cost, dia kata. Because you drive it ke, you park it ke, you trade it ke, you sell it. Yeah, you cannot change the 10,000 cost. Okay. Saya harap kamu semua fahamlah apa maksud sunk cost. Sunk cost ni maksud dia should be ignored. Tak diambil kira dalam nak buat decision. Lepas tu, dia panggil pula opportunity cost. The potential benefit that is given up when one alternative is selected over another. Okay, apa maksud dia? Contoh kamulah. Kamu masuk asasi. Sekarang ni kamu masuk asasi kan? Disebabkan kamu masuk asasi, sebenarnya sebelum kamu nak masuk asasi, kamu telah ditawarkan satu pekerjaan yang memberikan kamu RM15,000 setahun. Bila kamu masuk asasi, kan? Maksudnya kamu ada dua alternatif ni. Sama ada nak pergi asasi ataupun nak pergi kerja RM15,000 setahun. Bila kamu masuk asasi, maksudnya kamu telah mengorbankan RM15,000 setahun. Jadi, apakah opportunity cost kamu masuk asasi? Opportunity cost kamu masuk asasi nilai dia RM15,000. Sebab RM15,000 ni kalau kamu tak masuk asasi, kamu akan dapat RM15,000 ni. Itu maksud opportunity cost. If you attending asasi, you will be attending fitness. So your opportunity cost of attending asasi is RM15,000. Okay. Okay. Ni semua tengok balik sendiri. Direct cost, indirect cost. Habis. Hari ni just nak cerita tentang behavior cost tu nah. Kelas tak habis lagi. Kita ada satu lagi set. Kita ada satu lagi set yang kita nak kena cover. Tapi satu lagi set ni sebenarnya adalah the very same thing yang kita dah cover sebelum ni. Yang cerita tentang product cost, period cost. Semua benda yang sama, cuma a different PowerPoint slide. Okay. Sebab apa? Saya ulang 2 kali dengan harapan bila kita ulang, kefahaman kamu akan jadi lebih mantap lah nah. Itu je lah. Sebenarnya benda yang kita nak tengok ni dah cover pun. Okay, kita dah cover pun sebelum ni. So, mari kita tengok sekali lagi yang menceritakan tentang managerial accounting. Ya. Okay. Benda yang sama. Okay, dia bagi tahu sini, accounting information ni often selalunya lah kan.
boleh dibahagi kepada 2 types, iaitu financial accounting yang kamu belajar SEM 2 dan sekarang managerial accounting yang kamu belajar SEM 3. Okey. Sebenarnya accounting ni dia punya branches. Bila kita kata accounting, dia punya branches accounting tu bukan setakat FA dan MA sahaja, dia ada banyak lagi. Taxation, auditing, information system dan apa banyak lagi lah. Cuma these two are considered as the major kan. Okay. So, ni semua kita dah belajar. Macam saya kata, slide coverage yang sama, cuma different slide saja. External user, guna gap, apa okay. Ni you can baca balik. User dia siapa kan. Ni you baca balik je. Saya cuma nanti saya nak highlight kat beberapa benda penting lah. Jadi, managerial accounting ni dalam slide yang sebelum ni dia kata, dia managerial accounting ni sebab macam mana accounting information nak tolong, nak help management kan. Management nak develop organisation, nak menaikkan. Jadi, nak help management, accounting information ni dia kena ada directing, planning, benda yang sama. Okay? Benda yang sama lah. So, yang kamu belajar dalam Principles of Management tu. So, ni pun cerita benda yang sama, gap, okay? Ada apa? Okay, operating structure. Ni saya tak mau stress panjang-panjang sangat. Okay, ni balik pada management proses ya. Okay. Okay. Bukan sekejap. Okay. Jadi dalam slide sebelum ni dia tunjuk gambar kereta kan. Kalau kamu ingat dalam slide sebelum ni tunjuk gambar kereta. So dia tanya apakah direct material. So dia kata Windows. Nah. So sekarang lain sikit. Example, benda nak cerita benda yang sama. Cuma sekarang kita nak cerita tentang nak buat gitar. Dan gitar ni pula gitar kayu. Jadi of course material dia adalah wood. Kan? Gitar string. Ini material-material dia gitar bridge. Ni label lah. Okay, ni dua ni label. Okay. Mari kita tengok apa yang kita duk sembang. Cost ni kita duk sebut cost. Apa maksud cost? Cost ni adalah, tak apa nanti kamu baca untuk sendiri, tapi untuk nak bagi kamu faham. Cost ni adalah any amount yang kita spend, yang kita belanja, dengan harapan, with the hope, yang kita spend tu, kita nak dapat balik revenue. Itu cost. Jadi, ni ayat dia ni. A cost is a payment of cash or the commitment to pay cash in the future for the purpose of generating revenue. Sebab kita nak dapat revenue. So, contoh pen ni lah kan. Kita nak buat pen ni kan. Kita nak buat pen ni sebab apa? Sebab kita nak jual pen ni kan. Bila kita jual, kita dapat apa? Kita dapat revenue kan. So, any amount that you spend kat sini, direct material, direct labor, overhead, ni semua cost lah. Semua cost ni sebab you nak buat pen ni, dan at the end of the day, you nak dapatkan revenue. Itulah nama dia, cost. Okay, boleh faham? Yang kita duk sembang cost tu. Itulah maksud dia. Okay. Dan, saya kata dalam managerial accounting, kita classified according to the decision making. Kita nak buat decision terhadap cost-cost ni lah. Okay. Jom kita tengok. Okay, ni cerita balik apa itu direct cost, apa itu indirect cost. Can be traced kan. Ni semua dah cover dah dalam slide yang sebelum ni. Okay. Direct cost, material, wood. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Indirect cost. Dia bagi contoh, indirect cost adalah production supervisor. Sebab dia supervise di luar je. Okay. Kalau yang direct cost tu, kalau direct labor tu, yang orang operator mesin tu lah kan. Okay. Direct dengan indirect ni, dia punya traceable dengan not traceable lah nah. Benda yang sama. Okay, dia nak cerita benda yang sama juga. Cost of finished product. Ni product cost ni.
Mesti ada 3 ni, direct material, direct labor dengan overhead. Semua kita dah explain dah kan? Direct material, direct labor, overhead. Direct material integral. Dekat bawah ni semua adalah example lah. Example of direct material. So, kamu tengoklah. Direct labor. Integral. Significant. Ni keyword dia. Okay, ni something new. Kita dah tahu dah factory overhead cost. Sometimes called manufacturing cost. Manufacturing overhead. Dan sometimes dia dipanggil manufacturing overhead ni. Okay, overhead ni, yang kata overhead ni, dia juga dikenali sebagai factory burden. Okay. Okay, ingat ni hari ni ni. Burden ni beban lah kan. Okay, hari ni kamu di-introduce kata factory overhead ni merupakan burden. Nanti ada satu topik kita akan belajar. Kamu akan tengok sebab apa dia dipanggil burden. Cuma hari ni, kamu semua ambil letak dalam kepala. Manufacturing overhead juga dikenali sebagai factory burden. Ya, burden ni selalunya bawa masalah. Saya bagilah clue-clue sikit, nampak sikit-sikit. Kalau benda-benda yang direct ni, dia mesti senang kan. Tapi kalau benda-benda yang indirect, dia mesti sedikit complicated. So, bila dia complicated, dia akan bawa burden lah kan. Dia akan bawa susah lah dekat kita. Nanti bila kita sampai ke tajuk tu, saya akan explain further lah. Cuma hari ni kamu ingat, yang overhead tu dia bawa burden to the company. Okay, jadi dia ceritalah apa itu factory overhead kan. Okay, which kita semua dah, saya dah explain dah dekat kamu. Okay, mari kita test kita punya understanding. Setakat mana kita faham. Identify the following cost. Sama ada dia adalah direct material ke, dia direct labor ke, ataupun dia factory overhead. Dia ni adalah baseball glove. Penghilang baseball glove. A. Leather, kulit yang digunakan untuk membuat baseball glove. Agak-agak apa? Direct material ke, direct labor ke, overhead? Direct material. Direct material. Senang sangat kan? So, kita tengok. Tu ada jawapan kat bawah kan? Direct material. Mari kita tengok pula. A, B. Coolants. Mari kita tengok slow-slow. Coolants for machines that sew baseball glove. Coolant. Penyejuk yang kita guna dalam mesin. So, dia direct material ke, direct labor ke, overhead? Overhead. A. Nombor 2, B, overhead. Terror lah, kamu semua terror. Kita tengok seterusnya. Wages, upah untuk assembly line employee. Nampak? Assembly line ni maksud dia orang tu involve directly lah kan? So, kalau orang tu involve directly, dia akan jadi direct labor lah. Okay? Ink. Ink used to print a player's autograph on glove. Ink. Yang digunakan, yang kita bagi dekat player untuk dia sign atas glove. Agak-agak apa? Agak-agak. Jawab. Tak ada orang jawab lagi? Okay. Terror. Fix overhead. Alright. Let's move on. Ini pun kalau kamu tengok cerita dah kan. Direct material campur direct labor sama dengan prime cost. Direct labor campur overhead sama dengan conversion cost. Ini semua kena tahu ah. Sebab ni, direct material campur direct labor, prime cost. Direct labor campur factory overhead, conversion cost. Semua tiga-tiga ni campur product cost. Direct material campur direct labor campur overhead. Itu adalah product cost. Okey, mari kita tengok pula. Identify the following cost, sama ada dia adalah prime cost, conversion cost atau both. So, kena ingatlah prime cost ni direct material
Dengan direct labor kan. Ini direct labor dengan overhead. Okay. Atau both. Leather. Used to make. Leather ni adalah direct material. So, dia adalah prime lah. Okay. Boleh? Saya laju sangat lah. Sebab A prime. B, coolant ni kita dah decide tadi dia adalah overhead kan. So, bila dia overhead, dia adalah Conversion. dia adalah conversion lah kan. C, wages. Bila wages dia adalah labor. Bila labor dia both tak? Ink adalah overhead. Overhead adalah conversion. Okay. Ada anybody requires further explanation? Ya. Senang. Mari kita tengok seterusnya. Cerita lagi. Ni tu kita ulang balik. Product cost apa dia, period cost apa dia. So period cost ni selalu lepas barang tu dah siap, kita nak jual dia. Okay. Dan dia melibatkan selling and administrative cost. Dia tak melibatkan factory. Kalau benda yang berkaitan factory, product cost. Kalau office, period cost. Mari kita tengok. Okay, tengok dah. Detail dia. Ni period ni. Apa contoh dia? Advertising, sales, commission, office salary, office supplies, expense, office. Tapi yang ni banyak factory Nampak ni factory. So dia pun depreciation factory building Okay, salary of production. Salary of production supervisor. Tapi kalau salary salary office duduk dekat period. Ini semua saya cerita dah. Product cost kita capitalize. Okay, maksud dia jadi inventory. Period cost kita expense. So dia jadi expenses. Okay. Ini semua pun benar dah cerita dah. Okay, kita tengok pula. Identify the following cost as a product cost or a period cost for a baseball glove manufacturer. Leather. Leather ni product cost ke period cost? Dia direct material kan? Dia direct material mestilah product cost tak? B, cost of endorsement from a professional baseball player. Okay. Endorsement ni, okay, kita guna saya punya ni. Ni glove kan? Ni glove yang dah siap. Endorsement ni berlaku kat sini ke kat sini? Endorsement tu berlaku dekat MA ke berlaku kat FA? Endorsement daripada player. Endorsement berlaku bila glove tu dah siap kan? Sebab tu kita tengok jawapan dia adalah period cost. Tapi kalau ink yang digunakan, sebelum masa dia player tu sign endorsement dengan sign lain kalau dia sign atas baseball glove ni kan, dia sign atas ni menggunakan pen. Maksud dia kalau baseball glove tu sebelum sign dia tak siap lagi, maka ink tu akan jadi product cost. Betul? So kamu gunalah teori saya tu. Kalau benda tu incur lepas dia siap, dia akan jadi period cost. Tapi sebelum dia siap, dia akan jadi product cost. So kita tengok C. Office supplies used at company headquarters. Bukan dekat factory. Ni headquarters. So ini mesti period cost. Nampak? Ni D. Ink used to print a player's autograph on glove. Ini akan jadi product cost. Nampak? Sebab yang ni lepas barang siap. Yang ni sebelum barang siap. I hope every one of you is crystal clear on how to differentiate between product cost and period cost.
So yang ni balik pada sama juga. Inventory ada 3. Kalau dalam merchandiser kan ada merchandise inventory saja. Tapi dia sebab ni manufacturing dia ada 3. Material inventory, work in process inventory dengan finished good. Yang ini separuh siap lah kita katakan. So ini pun sama juga dalam slide ni pun ada cerita dah. Inventory duduk dalam balance sheet. Balance sheet ni maksud dia statement of financial position. Okay. Ini pun benda yang sama lah. Benda yang sama juga. Dan dah telah ditunjukkan. Nampak ni statement of cost of goods manufactured. Beginning work in process. Campur material labor. Factory. Overhead. Ni material. Ni labor. Ni overhead. Tolak work in process. Akan dapat cost. Ini pun kita dah bincang dah. Dalam our previous meeting. Okay. Ini pun sama lah. Kamu balik tengok lah. Macam mana dia pergi-pergi ke semua tu. Okay. Kamu buatlah exercise ni lah. Kamu tengok ni exercise dia bagi. So dia minta kamu tentukan the cost of goods manufactured and the cost of goods sold. So dia tunjuk lah kat sini. Okay, satu-satu. Mudah sangat ni. Tu saya malah nak ni. Kamu semua dah tahu. Saya nak terus buat exercise yang saya bagi. Nah. Saya ada share dengan kamu dalam WhatsApp. Okay. Mari kita tengok. Ada 2 exercise sini. Satu exercise sini ya. Okay. So, kalau kamu tengok dalam exercise ni dan exercise ni saya dah bagi siap-siap jawapan kat kamu supaya senang kamu nak tengok benda ni. Okay, tu jawapan. But before that, what can you see on your screen right now is the illustrative problem kan that I shared with you in the WhatsApp as well. Betul? Okay. Betul. Dah kita tengok. Kita buat pen color ni. So kita tengok satu-satu. The following is a list of costs that were incurred in producing this textbook. Dia nak abang kata dalam nak produce textbook ni, ini adalah A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, adalah the cost yang terjadi. Nah. What is required from you to do from this question is to classify each and every cost, whether either the cost tu is a product cost ataupun a period cost. Lepas tu, kalau dia product cost, sama ada dia tu direct material ke, dia direct labor ke, ataupun dia factory overhead. Dan kalau dia period cost, sama ada benda tu selling expense ke, ataupun administrative expense. So, let us take a look one by one. Number 1, insurance on the factory. Nampak keyword dia? Factory building. Bila factory je, kamu boleh agak lah. Factory je mesti barang kan. Mesti barang tu tak siap lagi tak? So, bila factory je, straight away kamu tahu kata ini adalah product cost. Persoalan kedua, sama ada dia adalah direct material ke, direct labor ke, ataupun overhead. So, insurance. Insurance ni mesti indirect kan. So, dia akan jadi overhead. Sebab tu, kalau kamu tengok dalam jawapan kat sini, nampak A, dia adalah product cost dan dia adalah factory overhead. Any questions on A? Straightforward kan? Boleh, tak ada masalah. Kita tengok nombor 2. Tengok nombor 2. Salary. Salary, gaji. Vice President of Finance. Kita nak tentukan sama ada dia product cost ataupun dia period cost. Vice President of Finance. So, kalau kita ambil ini complete, dia duduk kat sini ke ataupun dia duduk kat sini? Itu persoalannya. Dia duduk kat factory ke? Dia duduk kat office ke? Dia duduk kat MA ke? Dia duduk kat FA ke? Dia mesti duduk kat sini kan? Vice President of Finance kan? Dia akan terlibat dengan
manufacturing. Betul? So, Betul. jawapan, tengok jawapan. Period cost. Dan dia adalah administratif, dia bukan selling. Dia duduk di pejabatnya, dia bukan PQM dah. So, since jawapan dah ada, betapa malasnya pensyarah kamu. So, jawapan dah ada, kamu tengok balik setiap satu ni, C, D sampai K, kamu tengok pada jawapan ni, cuba fahamkan sebab apa, sebab kamu cuba fahamkan, sebab apa, contoh sebab apa item G adalah product cost dan dia adalah direct material. Maksudnya at this point of time, every one of you must be able to differentiate between product cost and period cost. Okay. And dalam product cost ni pula you kena tahu sama ada benda tu ada direct material ke, direct labor atau overhead, sama ada dia adalah selling expense ataupun dia adalah administrative expense. Boleh? Maksud dia, ada benda-benda yang tak faham, you can always ask me in our next class that is on Wednesday. Lah kita tengok pula exercise yang satu lagi. Exercise yang satu lagi ni, di mana kita nak kena prepare statement, statement of cost of goods manufactured. Okay, statement of cost of goods manufactured. So dia pun bagilah ni semua ni. Ni semua. Okay, dia bagi semua tu. So your task, kalau dapat soalan macam ni, your task, each item ni, you nak kena tahu, advertising expense ni, product cost ke, period cost. Maksud dia nak kena duduk dekat statement of cost of goods manufactured ke, ataupun dia nak kena duduk dekat income statement. Amortization expense pattern. Okay, mungkin yang ni kamu tak pernah dengar sebelum ni. Tak apa. InsyaAllah nanti dalam exam tak ada lah benda ni. Cuma saya bagi tahu, amortization ni dia adalah product cost. Tak apa. Ini adalah product cost. Yang lain-lain tu kita nak kena tengok. Bad debt expense. Hutang lapuk kan. Semua agak dia ni product cost ke period cost. Depreciation expense office. Depreciation expense factory. Mesti beza. Depreciation expense ni, yang office ni adalah period. Yang factory ni ada produk. Direct labor, produk kan. Factory insurance. Factory. Bunyi factory je ni mesti produk. Indirect labor ni produk. Interest expense ni mesti period. Miscellaneous expense ni period. Property taxes on factory ni mesti produk. So, kamu boleh tengok jawapan dia. Dia bagi tahu ni macam mana nak plan the solution. Dia bagi one by one kat sini. Kamu tengok jawapan dia kat sini ya. Okay, make sure kamu study benda ni betul-betul. Tengok macam mana. Cuma ada sedikit kelainan dekat sini. Kalau kamu tengok kat sini, statement of cost of goods manufactured, dalam slide yang saya tunjuk, selalunya kat sini ni dia tulis beginning, work in process. Kat bawah ni dia tolak ending, work in process ending. Kat sini dia work in process letak kat sini. Tak apa, mana-mana pun saya boleh terima, tak ada masalah. Jawapan dia akan sama aja. Okay. Okay, sekarang dah 3 suku, maksudnya cukup sejam. So, kamu ada apa-apa nak tanya? Ada yang tak clear kat mana-mana? Sir. Oh. Yang second page tadi kan, dia agak blur. Ya, saya tahu. Tapi still nampak. Dia still nampakable. Okay, saya malas nak screen sekali lagi. Nak screenshot sekali lagi. Nampak kan? Eligible. Boleh baca lagi ni.
Ada lagi soalan lagi siapa nak tanya? Siapa yang belum scan? Okey, saya sebenarnya kita decide hari tu yang extra class yang saya nak buat ada assignment tu Isnin malam ke Selasa malam? Boleh tolong bagi tahu saya? Isnin ah? Senin hantar Selasa. Betul lah, Isnin ah. Ya. Okey, tak apa dia punya. So malam ni ah pukul 8.30 ah. Okey. So malam ni pukul 8.30 malam saya akan buka Webex macam ni lah nah untuk kamu scan attendance. Saya ingat dalam 10 minit cukup lah nah. You scan attendance, lepas tu you boleh buat dan you submit esok pagi lah. Ini kumpulan A kan, you kumpulan A nah. Okey. So kejap kita tengok ada serta ada mungkin ada yang siapa-siapa tak boleh hadir kelas. Tak apa dengan bimbang, saya add. No problem.